warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ain binti Ali Ahmad. Nombor matrik 4203001491. Saya ingin membincangkan tentang tajuk masalah penyalahgunaan internet dalam kalangan pelajar. Masalah penyalahgunaan internet dalam kalangan pelajar juga kita dapat mengenal pasti masalahnya. Masalah yang pertama adalah internet merupakan teknologi asas dalam pembangunan teknologi maklumat. Kerana dengan adanya internet, pelajar yang sering menyalahgunakan sehingga menjadi saluran yang boleh membawa kemudaratan kepada dirinya dan kepada diri mereka. Kemudian, penggunaan komputer di seluruh dunia berhubung kait antara satu dengan yang lain dan mencapai maklumat data dari seluruh dunia. Bagi pelajar pada masa kini, internet sangat penting kerana maklumat rujukan untuk dicari sebagai tugasan yang diberi. Seperti mana pada COVID-19 ini juga banyak pelajar menggunakan internet untuk menjadi satu saluran hiburan bagi mereka apabila mereka di rumah. Oleh itu, mereka juga dapat menggunakan internet itu untuk mereka menghadiri kelas secara talian. Maksudnya secara dalam online seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Faktor yang menyumbang kepada masalah ini adalah punca macam mana pelajar menyalahgunakan internet itu sendiri. Seperti mana kita tahu, penyalahgunaan media sosial terutamanya merupakan trend yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar pada hari ini, kerana ia sudah mempengaruhi minda dengan benda-benda yang viral seperti di dalam WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook dan berbagai aplikasi yang adalah di dalam media sosial. Internet punya laman sesawang yang boleh mengakibatkan kesan yang negatif boleh pada pelajar untuk melayarinya. Kemudian faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga juga adalah punca sebelah keluarga yang mampu mempunyai sistem komputer dan mudah menyediakan internet di rumah. Di situ juga ibu bapa pada waktu pandemik ni memang memerlukan benda itu, memerlukan sistem komputer kerana ia memberi manfaat kepada pelajar untuk melayari internet dengan menghadiri kelas online, membuat rujukan, mencari rujukan yang dibuat. Tetapi pelajar juga salah menggunakan internet itu sendiri dengan memviral benda-benda yang tidak sepatutnya. Seterusnya adalah penggunaan bahasa yang mempengaruhi setiap pelajar untuk mengakses internet. Pada zaman sekarang, pelajar kebanyakannya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya. Bahasa-bahasa yang kasar yang dikeluarkan apabila bercakap dengan ibu bapa sendiri. Benda itu akan mengakibatkan pelajar sendiri. Kemudian, aras pemikiran yang saya ambil adalah taksonomi Bloom yang mempunyai 6 aras, tapi saya mengambil 3 aras yang tertinggi, iaitu analisis, sintaksis dan penilaian. Analisis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan internet ini dengan memahami cara berkomunikasi melalui talian di dalam internet untuk melihat kebaikan dan keburukan sesuatu laman seawang internet itu sendiri. Kemudian aras sintaksis pula, ia mengaburkan masalah ini dengan menggunakan unsur-unsur yang dianalisiskan sebelum dapat sesuatu maksud penggunaan internet dengan cara melihat pelbagai punca dan aspek berlakunya penyalahgunaan tersebut. Iaitu aras penilaian adalah dalam pemikiran kreatif dan kreatif, ia dapat menyelesaikan masalah daripada sesuatu bersama menggunakan teknologi internet yang ada dalam menilai beberapa perkara yang positif dan negatif apabila kita menggunakan internet. Seterusnya adalah
Seterusnya adalah aplikasi pemikiran lateral atau vertikal. Saya menggunakan pemikiran lateral, iaitu pemikiran lateral ialah satu cara yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan imajinasi bukan secara logik dan tradisional. Pemikiran lateral sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan internet pada kalangan pelajar. Ia juga dapat memberi kesan untuk membuat sesuatu dengan menggunakan internet yang ada. Kemudian, iaitu kaedah penyelesaian masalah. Kaedah penyelesaian masalah ini adalah ia mempunyai alternatif pro and contra. Dan alternatif saya mempunyai 4 alternatif, iaitu alternatif yang pertama mempunyai 4 pro dan 2 kontra. Alternatif kedua mempunyai 3 pro, 3 kontra. Alternatif ketiga mempunyai 2 pro, 2 kontra. Alternatif keempat 2 pro, 1 kontra. Alternatif yang pertama ialah internet membolehkan pengguna berkomunikasi dengan pengguna yang lain. Seperti mana pro yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dalam talian melalui pelbagai aplikasi. Kita juga dapat mencari rakan-rakan yang lain yang berlainan bangsa, agama, keturunan, iaitu di luar-luar negara. Okey. Yang ketiga adalah mengeratkan hubungan kekeluargaan yang jauh melalui media sosial. Yang keempat adalah dapat menjimatkan masa dan wang ringgit. Kontra untuk alternatif yang pertama ada 2, iaitu yang pertama adalah sukar untuk mengawal komunikasi antara satu sama lain. Yang kedua, berhubung lewat malam sehingga mengganggu tidur yang seimbang. Alternatif yang kedua iaitu media untuk mencari informasi atau data. Okey, pro-nya mempunyai 3. Mudah mencari informasi yang penting dalam melayari internet. Seterusnya adalah meningkatkan pengetahuan serta wawasan. Yang terakhir adalah membantu pelajar melakukan tugasan. Kontra alternatif kedua mempunyai 3, iaitu maklumat yang melalui internet ia akan mempengaruhi minda pelajar. Seterusnya, yang kedua, kurang menggunakan akal fikiran untuk melakukan tugasan. Yang terakhir, maklumat mudah dan berita palsu, iaitu penipuan seperti benda-benda yang viral tapi benda itu tidak sahih. Okey. Alternatif yang ketiga pula adalah penggunaan internet secara hiburan. Pro-nya pula ada 2. Ada beberapa hiburan yang kita dapat layari. Kontranya pula ada 2, iaitu penggunaan masa yang tidak produktif. Dia tidak dapat membahagikan masa dia dengan melakukan tugasan, buat kerja rumah, bersembang dengan keluarga, lepas tu macam-macam lagi lah. Kemudian yang kedua adalah visual yang dilihat akan mencetekkan lagi pemikiran pelajar sendiri. Okey, alternatif yang keempat adalah internet dapat mengakseskan ilmu pengetahuan. Pro-nya mempunyai 2, iaitu yang pertama adalah mempermudahkan proses pembelajaran secara online dan fizikal untuk mencari maklumat kerja yang diberi. Kedua, pembelajaran diri seseorang dengan melihat dan membaca pelbagai tutorial di internet. Kontranya mempunyai 1, iaitu menggunakan internet semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk membuka laman rangkaian sosial yang lain. Kaedah penyelesaian masalah yang terakhir, iaitu apabila kita dah buat pelbagai kaedah untuk kita mengetahui penyelesaian masalah untuk penyalahgunaan internet ini, kita mengambil penyelesaian masalah alternatif yang pertama yang mempunyai 4 alternatif yang berlainan, iaitu saya mengambil satu saja alternatif, iaitu alternatif yang pertama. Kerana alternatif yang pertama mempunyai 4 pro dan 2 kontra. Okey. Kemudian
internet membolehkan pengguna berkomunikasi dengan pengguna yang lain. Kerana penyelesaian masalah ini dipilih untuk memudahkan seseorang berkomunikasi dalam talian. Pelbagai aplikasi yang ada di dalam media sosial dan internet. Ia memberi kemudahan kepada pelajar untuk berinteraksi bersama rakan dan guru-guru untuk membincang dan menanyakan soalan tentang PNP dan latihan tugasan yang diberi. Seterusnya, dengan adanya pelbagai aplikasi yang canggih pada zaman sekarang ni, dapat membantu pelajar untuk mengeratkan lagi hubungan apabila kita berada di luar kawasan. Dengan adanya internet ia dapat menjimatkan masa dan wang ringgit kerana ia hanya menggunakan penyambung internet, maksudnya wifi yang ada. Ibu bapa dan guru haruslah memerhati dan menyelia pelajar ketika membuka laman sesawang pada komputer yang ada melalui internet. Selain itu, kita juga harus menggunakan internet dengan cara yang bijak. Dengan itu, akhiri saja penerangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.